Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih subscriber sikit. Yang belum subscribe untuk channel sikit, boleh subscribe supaya korang tak lepas video yang paling latest pada sikit. Sebelum tu, kalau andai kata korang ada kesempatan sikit untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jom kita selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. So, kali ni review untuk berapa biji kereta, sebiji, dua biji, tiga biji, empat biji, lima biji untuk kereta-kereta yang bukan kereta yang ada masalah. So, sikit nak menceritakan sebab sikit tak nak cakap dua, ketiga, empat, sebab kereta kuat makan petrol. Memang meletupnya video ni. Di mana sikit akan terapkan sikit tips pengguna-pengguna kereta untuk menjimatkan kos korang untuk jangka tempoh yang panjang. Sebab kita zaman PKP ni, zaman COVID ni, korang kena waspada sikit. Setiap keputusan yang korang buat, korang kena ada satu matlamat. Betul ke aku kena tukar spark plug? Pomen tu cakap spark plug kereta aku dah lama. So aku tengok kepala dia hitam sikit. Betul ke punca spark plug tu, kepala dia hitam boleh menyebabkan petrol kuat? Betul ke? Itu adalah soalan yang perlu kita tahu daripada video yang sikit akan buat ni. Nampak confident dia tu. Tapi yang penting korang kena ingat, video kali ni sebab petrol kuat berpunca daripada termostat. Kau ingat? Geng-geng termostat kena ada. Kau kena rujuk video ni. Tapi isu tu sekejap lagi sikit akan bahaskan. Okey, ni adalah contoh untuk Toyota Vios NCP 105. Lebih kurang macam tu lah. Sikit pun, sekejap cari nombor kod je kejap. Mungkin lah. Tak ada kat sini, selalu ada tampal-tampal kan. Tak ada pula tampal. Tapi betul lah 150. Untuk 2000 berapa kan? 18 kot. 17, 16 lebih kurang macam tu. Okey. So, kalau pengguna kereta Toyota ni, okey, boleh cakap lah adik-beradik dia ataupun kereta-kereta lain pun yang berkaitan dengan apa yang sikit cerita ni boleh menyebabkan petrol jadi kuat. Ada orang marah sikit nanti, dia kata tak buat ke contoh nak buka ke apa, tak payah. Kita hanya menceritakan ataupun panduan untuk korang. So, korang dengar je apa yang sikit sembang dengan perwatakan tangan dia macam ni, tak tahu lah macam mana kan. Okey, first, paling basic, korang kena pastikan minyak hitam cukup ke limiter, korang tukar je. Kalau korang perasan, sikit tak boleh buat panjang sangat video untuk korang marah. Bila panjang sangat, jadi isu. So, sikit buat video pendek-pendek je. Pastikan minyak hitam cukup masa, cukup ke limiter, cukup akhir bulan, tukar je. Sama juga minyak auto. Kalau korang perasan, bila korang tukar minyak auto, tukar minyak enjin, tukar oil filter, korang rasa kereta korang rasa ringan sikit. Mesti. Sebab memang ada sifat minyak. Bila dah lama, hakisan kurang, dia hakisan terlampau kuat. Dia macam, nak cerita GT, kena buka enjin ni keluar kejap man. Boleh tak? Agak-agak nak buka enjin kereta ni. Tapi, okey, so salah satu punca yang paling besar tadi adalah minyak hitam cukup limiter, minyak auto sama juga. Untuk kereta yang ada auto filter, korang wajib juga tukar. Itu penyumbang antara makan minyak petrol. Jauh betul lah cerita kau ni. Tak tahulah betul tak betul. Okey, sebab minyak auto, gearbox auto, gearbox manual, dia nak ada satu sifat yang orang kata pelincir. Dia nak licin. Dia tak nak macam ada habuk-habuk besi. Sama dengan enjin, dia nak ada sifat orang kata bendali minyak tu cantik, efficient. So boleh menyebabkan putaran enjin lebih cantik. Pergi ke gearbox. Macam sampai tu. Macam kurang sampai pun ada. Okey, itu yang first paling penting. Okey, benda yang basic korang perlu buat, contohnya korang jaga major service 80,000 km setiap sekali. Tak kira lah korang nak jaga maintenance kereta tu ke, korang nak jual kereta tu ke, tapi maintenance 80,000 km major service. So, apa berkaitan dengan major service? Sebelum ni sikit ada isu kan tentang major service, tapi untuk perkara basic, kenapa buat major service penting untuk kereta jimat petrol? Semua soalan. Ada soalan, ada jawapan, apa lagi nak? Okey, kekal tenang, sentiasa berselawat. Okey. So, benda basic untuk major service kita tunjuk untuk Vios ni, kita ada air filter. Apa fungsi air filter? Kenapa air filter? Kenapa air filter mesti ada? Kenapa air filter boleh petrol kuat? Betul. Memang betul. Sebab air filter ni, enjin dia nak udara yang bersih.
secara kesimpulan yang Siki cakap, cuba hidung korang ni sumbat. Korang rasa nak bernafas tu okey ke tak? Macam korang pakai mask 5, 6, 7 kan. Cuba korang bernafas. Rasa macam mana? Rasa sumbat. Sama macam enjin. Dia nak udara yang efficient. Bila udara tak dapat yang cantik, petrol akan lebih. Dia akan ikut sukatan tekan minyak. Korang tekan minyak, sukatan enjin dia nak kelajuan RPM yang dia nak. Macam case thermostat pula kan cerita dia kan. Okey, air filter dia nak dalam keadaan bersih, tak boleh sumbat. Selain daripada air filter, kita utamakan angin dulu. Betul, kita akan utamakan apa? Minyak pula. Minyak petrol, iyalah isu petrol kuat. Mestilah kena isukan petrol. Apa salah kat petrol? Korang kena pakai round 100 ke? Pala. Sikit tak detail macam tu, korang boleh cari channel-channel yang lebih cool pada Siki. Siki minta maaf. Siki hanya menceritakan atas dasar pengalaman Siki. Tak ada lama pun pengalaman Siki. Berapa tahun je. So apa yang Siki rasa, Siki dapat buat, Siki dapat, orang kata tak ada lah kaji macam, kaji tu macam 30 tahun, 60 tahun, tak ada pun. Cuma kita dapat merasakan. Gambar tu agak tak gelap sangat, tak apa. Cuma sebab lighting cantik kan. Okey, cantik. So, kita ada throttle body. So, throttle body tu apa? Semua nak tanya. Ya, kalau sikit, mesti ada satu pertanyaan dan ada satu jawapan. Okey, throttle body komponen yang penting untuk mendapat sukatan pembakaran efisien dan cantik. Macam itulah bunyi dia. Okey, throttle body tak boleh kotor. Tak boleh orang kata sumbat sangat ke, kotor sangat, tak pernah servis throttle body ke. So boleh menyebabkan petrol jadi kuat. Dia sebenarnya kalau betul-betul throttle body ni kotor, dia masa idling kereta tu rasa petrol kuat. Dia isunya macam tu sebenarnya. Tak adanya tekan, dia buka cantik dah. Cuma dia nak dapatkan sukatan butterfly tu dalam keadaan paling tepat. Bacaan buka dia tu. Sebab kereta-kereta moden sekarang ni dia ada otak. Otak tu nama dia Electronic Control Unit. Otak dia. So otak tu penting. Bila otak dah sakit. Okey. So throttle body adalah perkara yang penting. Okey, selain daripada tu, apa lagi? Kebiasaannya benda-benda yang berkaitan dengan sistem pembakaran. Berapa minit agak-agak main? Okey, next time kita jumpa lagi ya. Jangan tekan, relax dulu. Okey, relax. Okey. Selain daripada udara yang masuk dekat sistem pembakaran, ada lagi sifat yang masuk dekat sistem pembakaran. Benda tu adalah paling penting lah. Kalau benda tu tak ada, maknanya korang tersadai tepi jalan. Kebiasaannya, kalau tersadai tepi jalan, hello! Hantar minyak. Petrol. Okey. Petrol. Kita kenal. Petrol tak kira lah. Bukan Siki isu kan 95, 97, round 100. Memang ada kelebihan, kekurangan, kelemahan. Kecacat. Ingat MKM ke apa kita ni? Tak kan? Okey, so kena pastikan apa yang fuel pump bekerja sampai ke satu tempat. Fuel pump tu pergi mana? Fuel pump tu tak pergi mana. Dia kekal dekat tank tu. Cuma apa yang dia bawa? Dia akan bawa, dia akan sedut, dia akan bagi minyak tu pergi ke enjin. Dekat enjin ada apa? Dia akan ada sistem pembakaran. Dekat mana sistem pembakaran tu? Dekat sistem pembakaran lah. Tak tahu. Cari kat Google. Pusing-pusing cari jumpa Siki balik. Okey, cantik. Okey, dia akan masuk ke sistem pembakaran. Okey, apa yang menghalang daripada minyak tu sampai ke sistem pembakaran? Sembang cepat. Kejap lah tengah fikir ni. Kan lama pula video ni, orang marah lagi. Aduh. Okey, dia akan ada petrol filter. Untuk Toyota Vios, dia ada petrol filter. Tapi dia tak duduk luar macam kereta-kereta. Kereta apa? Kereta Malaysia. Senang lah kereta Malaysia. Pro 2 pun. Okey, filter dia duduk dalam fuel pump juga. Dia duduk sekali. So dia tak ada isu dan dia tak ada masalah dan dia tak ada cakap sampai masa kena tukar, wajib tukar. Tapi kebanyakannya orang pakai Toyota pun kadang-kadang pun ada jual filter tu, tapi pergi-pergi pemen tak nak tukar benda tu. Aduh. Sebab korang pernah tengok, pernah korang kena ataupun Siki jadi pomen lama dah, bukan nak kata lama sangat pun. Jaranglah Siki tengok model Vios fuel pump dia rosak. Jarang. Bukan jarang, memang tak ada setakat ni. Sejarah Siki mungkin ada tapi tak banyak. Okey, so filter dia duduk dekat fuel pump. So kalau untuk kereta Proton ke Proton lah tu. Proton ada sana.
jom kita nak cerita pasal peloton. Relax tu. Kau nak tunjuk. Okey, tunjuk belah sana lah. Okey, kita tunjuk untuk contoh filter. Okey, macam contoh wajah ni. Okey, ingat wajah Saga, enjin Kempro. Semua majoriti enjin Kempro ni MMC Untuk MMC pun dia ada petrol filter. Dia akan duduk luar daripada tank. Okey, so memang filter tu wajib sampai je kilometer wajib korang tukar. Tak kira lah korang nak ikut berapa kilometer pun, sebab kita tak boleh cakap minyak yang kita masuk dekat enjin petrol kita nak kata bersih sangat pun tak, nak kata kotor sangat pun tak, dia duduk tengah-tengah. So korang nak tukar 40,000 sekali boleh, 60,000 sekali boleh, 80,000 sekali pun boleh, ikut korang. Itu kereta korang. Just kita cakap benda tu wajib perlu tukar apabila dia dah kotor. Sampai kilometer korang tukar je. Sebab pressure minyak kat sini man, sedap sikit cerita kat sini. Hoceh. Aduh, Honda Accord kan. Ada filter. Okey, petrol filter. Dia nak tekanan minyak daripada fuel pump. Fuel pump dia akan jadikan satu tekanan yang kuat untuk pergi ke injektor. Okey, dia nak satu tekanan. Dia tak nak minyak tu terlampau kotor ataupun minyak tu sumbat daripada filter. So menyebabkan minyak yang sampai dekat sistem pembakaran tu tak cukup, orang kata tak cantik. Sistem pembakaran tu kurang cantik. Bukannya terus tak cantik. So petrol filter pun boleh satu punca, boleh menyebabkan kereta korang boleh sadai tepi jalan. Kalau korang nak tahu berapa lama petrol filter yang korang nak tengok untuk kereta Proton, kalau ada lagi spray anti-rust, spray karat dekat body kereta tu melekat dekat petrol filter, bermakna sejarah kereta tu tak pernah tukar petrol filter. Kalau korang perasan lagi, banyak kali tukar fuel pump tapi tak tahu punca sebenarnya datang daripada barang tu. Kita tahulah kualiti barang, betul tak? Kenapalah kedai tu mahal sangat, kenapa? Padahal kedai yang mahal tu jenama yang bagus. Hakikatnya kedai yang kau cakap murah tu jenama cikai. Kau pakai pun setahun 2 tahun kong balik fuel pump, boleh jadi isu juga. Tapi apabila petrol filter sumbat, dia boleh menyebabkan apa? Dia akan bagi pressure dekat fuel pump tadi. Tekanan kat dia, aku bagi dah kuat dah ni, tapi dia nak lagi. Sebab injektor dia sentiasa nak ada minyak tekanan yang kuat baru boleh spray. Sebab dekat function injektor, aduh sikit nak cerita injektor. Mari tengok injektor kejap. Takut sikit cerita sini. Sini man. Tengok sikit cerita injektor sekarang, korang tak faham pula. Okey. Minyak tu akan sampai kat sini. Okey, ini minyak return, minyak pergi ke tank balik. So ini adalah minyak yang sampai daripada fuel pump. Sebelum sampai fuel pump, dia akan tempur dulu petrol filter tadi. Okey, kat sinilah injektor. Ni injektor. Okey, inilah injektor. Injektor inilah yang akan buka. Dia akan spray. Dia akan spray dan mendapat apa? Dia spray dapat apa? Dia akan spray ke sistem pembakaran lah. So buat letupan lah. Okey, kita dah tahu minyak pastikan dalam keadaan cantik. Contohnya macam petrol filter. Okey, kalau korang ada masalah macam kereta kurang power, lemau ke barang kalian, fuel pump pun boleh menyebabkan petrol jadi kuat. Macam mana sikit cakap macam tu? Okey, fuel pump ni kadang-kadang dia memang orang kata